Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Julai bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Bayi 17 bulan mati dihanyut sungai. Juga agensi umrah digantung lesen 6 bulan. Bayi lelaki 2 tahun ditemukan lemas di Sungai Ketil, Lubuk Pedati dekat Kedah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling Muhammad Jamil Mat Daud berkata pihaknya menerima panggilan kejadian jam 12.04 tengah hari memaklumkan ada seorang bayi lelaki hanyut ke sungai berhampiran sebuah tapak perkhemahan. Muhammad Jamil berkata mayat ditemukan 3.3 km dari tempat dilaporkan hilang. Beliau berkata mangsa ditemukan oleh Malim Gunung dari Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR yang digerakkan oleh Pasukan Bomba. Pusat Gerakan Operasi Bomba Kedah turut meminta maklumat dari Pasukan Bomba Sukarela berhampiran. Sementara itu, menurut Ketua Polis Baling, bayi lelaki dipercayai menaiki kayak bersama bapanya sebelum terlepas daripada pegangan lelaki itu. Bayi tersebut dikenali sebagai Adrian Mikhail Muhammad Afiq. Superintendent Syamsuddin Mamat berkata, bapa mangsa berusia 30 tahun dipercayai tergelincir sebelum bayi itu terlepas daripada pegangannya dalam kejadian jam 11.50 pagi tadi. Mangsa kemudian dihanyutkan air sehingga ke kampung Sungai Limau. Ketika kejadian, ibu mangsa bersama ahli keluarga dan rakan turut berada di tempat kejadian. Mayat Adrian Mikhail kemudian dihantar ke hospital untuk tindakan lanjut. Jenazah mangsa lemas kepala air di Jeram Mawar Air Putih, Kemaman, Terengganu, Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun yang ditemukan pagi semalam selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Kuda, Semerah, Batu Pahat. Jenazah dikebumikan 7 pagi berhampiran pusara ibunya, Zaitun Rashid, yang meninggal dunia pada Mac tahun lalu. Jenazah Muhammad Fikri dituntut ahli keluarga di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ, Kuala Terengganu kira-kira pukul 10.30 semalam. Jenazah kemudian disolatkan selepas solat subuh di Masjid Jamik Seri Pengkalan, Batu Pahat. Semalam, polis mengesahkan mayat lelaki yang ditemukan kira-kira 2 km dari lokasi kejadian kepala air berkenaan sebagai Muhammad Fikri. Mayat yang ditemukan kira-kira pukul 9.20 pagi itu disahkan sebagai Muhammad Fikri berdasarkan proses cap jari yang sepadan dengan mayat mangsa. Muhammad Fikri dan seorang lagi mangsa, Puteri Balkis Izzati Abdul Rahman, 18 tahun, dijangka melangsungkan perkahwinan hujung tahun ini selepas mengikat tali pertunangan Mac lalu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan meningkatkan pemantauan terhadap lokasi tumpuan atau hotspot lemas di seluruh negara. Ia bagi memastikan insiden kepala air yang melibatkan 10 mangsa di Jeram Air Putih Kemaman pada Sabtu minggu lalu tidak berulang semula. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata 93 lokasi hotspot merangkumi kawasan air terjun, sungai dan pantai yang sering menjadi tumpuan bagi aktiviti riadah air dan sekurang-kurangnya 15 daripada 93 lokasi hotspot lemas itu terletak di Terengganu. Dalam situasi ini kita tahu kalau di Terengganu ni agak banyaklah sebab dia meliputi pantai, sungai dan air terjun. Tiga kategori ni ada di Terengganu sebagai contoh. Tapi dia bukan salah Terengganu. Dia keadaan muka bumi yang berisiko. Jadi yang 93 hotspot ni kita ada dan kita akan sentiasa memperingatkanlah pihak awam mengenai risiko di kawasan tersebut. Terdahulu beliau ditemui selepas merasmikan majlis tamat latihan kursus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2023 di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur di Wakaf Tapai, Marang. Seramai 142 pelatih berjaya menamatkan kursus selama 5 bulan tersebut dalam majlis yang turut dihadiri Ketua Pengarah JBPM Dato' Abdul Wahab Mat Yassin. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata Pasukan Mencari dan Menyelamat memberi fokus untuk mencari seorang lagi mangsa tragedi kepala air Jeram Air Putih yang masih belum ditemui. Beliau berkata beting pasir yang baru terbentuk di lokasi kejadian akibat fenomena kepala air tersebut akan digali sebagai usaha menjejak Puteri Nur Fatin Karim, 14 tahun. Jadi untuk maklumat terkini bagi pihak Jabatan Bomba, hari ini kita meneruskan operasi mencari dan menyelamat
yang mana memang kita akan terus fokus kepada yang dipanggil zon A tadi, sektor A, dalam lingkungan 3 km hingga 6 km. Cuma untuk usaha menyelamat pada hari ini juga kita sebablah mangsa yang ditemui sebelum ini dia macam sangkut dekat kawasan tebing benteng itu. Jadi hari ini juga mungkin usaha itu melibatkan untuk kita korek kawasan situlah untuk usaha mencari dan menyelamat. Sabtu minggu lalu, 10 individu dengan 9 daripadanya sekeluarga berasal dari Felda Lepah Hilir, Kuantan, Pahang dilaporkan datang berkelah di jeram air putih sebelum dihanyutkan arus deras kepala air. Sekolah yang menyembunyikan laporan kes buli wajar dikenakan tindakan undang-undang. Tegas pakar psikologi Profesor Dr. Mariani Mat Noor, kegiatan itu tidak boleh dibiarkan dan perlu dipandang serius kerana ia melibatkan perbuatan jenayah yang akan memberi kesan buruk kepada pelajar yang dibuli dan keseluruhan generasi muda akan datang. Jelas Profesor Dr. Mariani yang juga Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Kanak-Kanak Malaysia itu lagi, kegiatan tidak bertanggungjawab pihak sekolah itu juga menjadi punca mengapa kes buli tidak menemui titik penyelesaian, malah semakin memburuk. Pastinya kadang-kadang ada sekolah yang tidak mahu melaporkan kerana tidak mahu menjejaskan imej sekolah itu. Jadi perkara ini perlu diambil tindakan juga terhadap pihak pengurusan sekolah yang menyembunyikan kes buli itu. Kerana kesannya nanti adalah kepada seorang individu yang akan dikatakan meneruskan kelangsungan hidupnya. Jadi sekiranya pihak sekolah cuba menyembunyikan ini tidak sepatutnya berlaku. Justru itu katanya warga pendidik dan pemimpin seharusnya perlu memastikan perkara itu dapat dicegah melalui penguatkuasaan. Jadi perlu dilihat secara menyeluruh ketegasan itu. Jika sekiranya hukuman itu diberatkan tetapi tidak ada penguatkuasaan, perkara ini disorok, disembunyikan, maka hukuman yang telah mungkin diperketatkan lagi itu mungkin tidak akan berbaloi, masih lagi akan berlaku tindakan buli itu. Beliau turut menasihatkan agar ibu bapa atau mereka yang hampir dengan mangsa tidak menghasut mangsa untuk melawan pembuli. Sebaliknya mengambil tindakan pantas dengan melaporkannya kepada pengurusan sekolah agar tindakan sewajarnya boleh dilakukan. Ia bagi mengelak keadaan bertambah buruk. 5 Julai lepas, satu lagi kes buli dilaporkan media. Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun yang dipercayai mencekik adiknya sehingga mati di Bukit Piatu didakwa berubah sikap selepas menjadi mangsa buli di sekolahnya. Sistem kuota Melayu dan Bumiputra dalam pendidikan perlu dikekalkan bagi mengimbangi jumlah pelajar kaum itu di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jika sistem itu tidak dikekalkan, ia boleh menyebabkan ketidakseimbangan atau tempang jumlah pelajar Melayu di IPT termasuk dalam jurusan tertentu. Beberapa prinsip dalam perlembagaan negara tentang menjamin peluang supaya anak-anak Melayu dan Bumiputra itu diberikan tempat yang mampu bersaing. Ini kita kekalkan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan seorang pelajar semasa program Temu Anwar Kedah di Universiti Utara Malaysia UUM hari ini. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan bahawa telah memberikan arahan kepada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq agar sistem kuota itu dikekalkan terutama melibatkan kemasukan ke program matrikulasi. Beliau turut meminta ruang dan peluang dapat diberikan kepada kumpulan pelajar yang mendapat keputusan akademik yang cemerlang bagi membantu mereka melanjutkan pelajaran. Sementara itu, Universiti Teknologi MARA UiTM tawar 50,000 kekosongan melanjutkan pengajian peringkat diploma yang merangkumi 85 jurusan kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 mulai hari ini. Naib Chancellor UiTM Profesor Dr. Roziah Muhammad Janur berkata pelajar lepasan SPM boleh membuat semakan sama ada mereka berjaya atau tidak melanjutkan pengajian di universiti itu di laman sesawang Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Profesor Dr. Roziah berkata untuk pengambilan diploma, UiTM belum menerima apa-apa rayuan memandangkan Ahad ini baru diketahui jumlah lepasan SPM yang dapat menyambung belajar.
Setakat ini, UiTM hanya menerima satu rayuan pelajar yang memohon untuk menyambung pengajian di Foundation in Teaching English as a Second Language, TESOL. Dalam pada itu, beliau menasihatkan kepada pemohon yang mendapat tawaran daripada UiTM untuk tidak menolak permohonan tersebut kerana amat ramai yang memohon untuk menyambung pengajian di universiti itu namun tidak berjaya. Lesen syarikat Emirates Travel and Tours Sdn Bhd digantung 6 bulan berkuat kuasa 10 Julai hingga 9 Januari 2024. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata perkara itu diputuskan selaras dengan Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482 di bawah Subsection 8 iaitu menjalankan perniagaan mengikut cara yang memudaratkan kepentingan orang awam, industri pelancongan atau ekonomi negara. Katanya dalam tempoh penggantungan lesen ini juga syarikat tersebut dikehendaki memulangkan semula bayaran dan dokumen milik jemaah umrah yang memilih untuk membatalkan tempahan dengan syarikat serta membuat penjadualan semula penerbangan umrah yang tertangguh. Katanya sekiranya didapati syarikat tersebut melanggar syarat ini, tindakan pembatalan lesen boleh diambil dan tiada pembaharuan lesen akan dibenarkan setelah habis tempoh lesen. Pada 2 April lepas, Lembaga Tabung Haji TH menggantung lesen pengelola jemaah haji PJH Emirates Travel and Tours sebagai langkah awal untuk melindungi kebajikan bakal jemaah haji susulan aduan awam berkenaan perkhidmatan umrah yang ditawarkan syarikat tersebut. Baik, seketika nanti, pasar nelayan di bandar. Keluaran simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bulanan mendapat pelbagai reaksi daripada orang awam. Tinjauan kru Berita Lidra mendapati terutamanya generasi muda berlapang dada dan tersenyum dengan cadangan tersebut kerana berfikiran mereka akan mempunyai wang pencen menerusi langkah tersebut. Namun lain pula pandangan bagi golongan yang lebih berusia. Laporannya bersama Hanisa Hasanuddin. Bagi golongan muda yang bekerja dalam sektor swasta, mereka melihat cadangan tersebut sebagai satu langkah untuk menyelamatkan masalah kewangan pada hari tua mereka. Saya setujulah sebab selalunya orang yang 55 ni ada yang sesetengah dia orang dah pencen kan. So bila duduk rumah tak ada pendapatan pun agak kurang. So lebih berbaloi lah kalau dah umur yang macam tu. Namun ada juga yang mahukan ianya dijadikan sebagai pilihan pencarum dan bukan mandatori sebagaimana yang dirancang. Saya agak setuju sebab rata-rata kita banyak dengar yang apabila pengeluaran lepas pada umur 55 tu dia kembali bekerja pada umur 60. So saya rasa kita dengan tengah kerja sekarang ni pun ada banyak yang orang susah cari kerja kan. So kalau orang-orang lama tu bekerja balik pun dia macam bersaing pula dengan orang muda. Tapi saya rasa benda tu patut sebagai pilihan. Bukanlah mandatory keluar tu, semua orang tu kena berperingkat. So semua orang ada pilihan sama ada nak keluar secara banyak ataupun secara ni lah berperingkat tu. Dalam pada itu, bagi golongan warga emas, mereka lebih memilih untuk mengeluarkan dengan kadar yang banyak sekaligus. Jelas mereka duit tersebut digunakan untuk melangsaikan hutang dan ada yang mahu gunakan wang tersebut untuk menunaikan umrah. Kalau keluar sekaligus tu kita boleh boleh kita buat rancangan lebih banyak. Jadi kita nak pergi ke Mekah ke bukan? Pergi haji ke? Boleh cara macam itu. Jadi kita sekaligus aja duit tu kita boleh nak pergi haji ke mana kan? Tu je. Jadi kalau bulanan kejap habis macam itu ajalah. Kalau 300 lah habis keluar kita je betul habis. Habis gitu aja. Terdahulu, Jabatan Hal Ehwal Korporat KWSP memaklumkan hanya sebahagian daripada simpanan ahli KWSP dicadangkan akan ditukar kepada pendapatan bulanan, manakala bagi selebihnya boleh dikeluarkan secara penuh. Ia bertujuan mengelakkan kemiskinan hari tua dan untuk mengagihkan pendapatan yang lebih tetap sepanjang tempoh persaraan. Pengeluaran wang KWSP secara berkala ataupun bulanan ini bukanlah satu perkara yang baharu. Malah pada tahun lepas iaitu tahun 2022, KWSP telah pun memaklumkan bahawa lebih 7,000 daripada ahlinya telah pun memilih secara sukarela kaedah pengeluaran secara bulanan. Dan dalam hal ini semestinya ada pihak yang kurang bersetuju. Dan jangan cepat melata, sebaliknya kaji dan selidik terlebih dahulu. Dan ingat bahawa kesemua keputusan yang dibuat adalah untuk kebaikan dan kesenangan rakyat. Hanisa Hasanuddin,
Berita Hijrah. Projek Pasar Nelayan akan diperluaskan di kawasan bandar seluruh negara. Ia bakal dilaksanakan di kawasan yang jauh dari pantai berikutan situasi ketika ini yang menyaksikan kos sara hidup tinggi. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, dengan kewujudan pasar nelayan di kawasan bandar kelak, ia akan memberi peluang kepada penduduk mendapat bekalan ikan yang bermutu dan segar pada harga lebih murah. Ia bersesuaian dengan objektif utama pasar nelayan untuk mewujudkan satu peluang pasaran hasil perikanan secara bersepadu dan setempat. Di 9 inilah yang pertama. Akan diperluaskan yang seperti ini di Rembau, dan kita akan juga melihat potensi di negeri-negeri lain. Bagaimana kita boleh menggerakkan pasar nelayan ini ke kawasan-kawasan bandar pula. Sebab kita bila cakap tentang pasar ni mungkin orang akan memikirkan tentang kawasan-kawasan di kawasan pantai, tapi kita mahu berani untuk explore peluang di kawasan-kawasan bandar. Jadi kita menggunakan nama yang sama dan kita mahu brand pasar nelayan ini menjadi brand yang menjadi bola rakyat dalam konteks bekalan ikan. Beliau ditemui selepas merasmikan Pasar Nelayan Seremban 2 pagi tadi. Sehingga kini LKIM mempunyai 136 pasar nelayan di seluruh negara dengan 4 daripadanya di Negeri Sembilan yang mana kebanyakan premis berdekatan pantai atau kawasan pinggir bandar. Manakala Pasar Nelayan Seremban 2 yang dilaksanakan berdekatan City Centre Seremban 2 merupakan projek rintis di kawasan bandar yang berkonsepkan pasar mini dalam bangunan kekal dan menjadi standard kepada projek sama pada masa akan datang. Bersempena pelancaran Pasar Nelayan Seremban 2 itu, turut diadakan jualan agro madani jimat atau jualan ikan murah untuk rakyat. Saya datang ke sini sebab saya dapati promosi daripada kawan saya menyatakan ada jualan ikan-ikan dan sebab yang murah di sini. So saya dapati banyakkan ikan-ikan yang di sini segar dan alhamdulillah memang ikan-ikan udang contoh-contohnya didapati segar dan harga berpatutan untuk lain. Ambil banyak ni harga dia bagi potongan 50%, jadi ambil banyaklah. Jadi kita simpan untuk seminggu mingguan. Jadi baguslah. Program ni kira cantiklah. Feri baharu Pulau Pinang atau katamaran yang menghubungkan bahagian pulau dan tanah besar negeri itu akan mula beroperasi pada 7 Ogos ini. Perkhidmatan feri baharu itu akan beroperasi secara percuma kepada pengguna selama sebulan bermula tarikh tersebut. 4 feri baharu itu akan beroperasi bermula 6 pagi hingga 8.30 malam setiap hari dengan kapasiti penumpang pejalan kaki seramai 150 orang serta 50 penumpang bermotosikal dan berbasikal. 3 buah feri akan beroperasi setiap hari dengan sebuah feri diletakkan dalam keadaan bersiap sedia. Perjalanan sehala bakal mengambil masa kira-kira 10 minit dengan kekerapan setiap 30 minit pada waktu puncak. Ketika ini, keempat-empat feri baharu ini sedang menjalani proses percubaan selama 4 minggu khususnya melibatkan latihan dalam kalangan pengemudi serta untuk mendapatkan tauliah daripada Jabatan Laut sebelum dapat beroperasi sepenuhnya. Seramai 300 orang penggiat serta peminat sastra dan puisi berkumpul di Majlis Malam Baca Puisi PENA yang diadakan malam tadi. Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA, Dr. Muhammad Saleh Rahmat berkata program itu bertujuan menarik minat anak-anak muda dalam bidang sastra. Kami sangat gembira kerana sastra itu dapat kami alirkan kepada generasi muda. Jadi kalau boleh setiap bulan ada generasi muda yang datang, kita dapat memperluas khalayak sastra itu dan menjadikan mereka pelapis yang berpotensi untuk membina sastra kita. Api itu pernah membakar keraguan di rimba perasaan. Api itu pernah membahangkan seluruh jagat kebaculan. Api itu pernah memanaskan segenap liang kebebalan.
Beliau berharap program ini akan dapat menarik lebih ramai anak muda untuk meminati bidang sastra. Menurutnya lagi, program ini telah menjadi tradisi bulanan sejak 23 tahun yang lalu di mana penganjurannya dibuat setiap hari Jumaat minggu pertama setiap bulan. Tambahnya, majlis ini turut mendapat kerjasama dari Gabungan Penulis Nasional, GAPENA dan Dewan Bahasa Pustaka DBP. Beliau berkata demikian selepas perasmian majlis yang disempurnakan oleh Setiausaha Politik Menteri Agama Dr. Muhammad Razak Idris. Turut hadir pada majlis tersebut pengerusi TV Al-Hijrah Khair Ngadirun. Pengemis terima derma jutaan ringgit. Kerajaan campuran Belanda, pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte tumbang apabila beliau mengemukakan surat letak jawatan selepas gagal mencapai kata sepakat berhubung dasar imigran. Terdahulu, perbincangan berhubung isu imigran menjadi tegang susulan tiada kata putus dicapai oleh 4 parti yang terlibat. Rutte sebelum ini mencadangkan agar kemasukan pencari suaka ke Belanda diperketatkan, namun dua gabungan parti menolak cadangan terbabit. Ketegangan memuncak pada minggu ini apabila Rutte menuntut sokongan pada cadangannya untuk mengawal kemasukan anak-anak mangsa pelarian perang yang sudah sedia berada di Belanda dan membuatkan keluarga mereka menanti setidak-tidaknya selama 2 tahun sebelum kembali bersatu. Kerajaan gabungan pimpinan Rutte akan terus berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga pentadbiran baharu dibentuk selepas pilihan raya yang dijangka berlangsung pada November. Jumlah permohonan suaka di Belanda melonjak tahun lalu kepada lebih daripada 46,000 permohonan dan ia dijangka meningkat sehingga melebihi 70,000 tahun ini sekaligus melampaui rekod tertinggi yang dicatatkan pada 2015. Keadaan itu menimbulkan masalah berhubung kebajikan pendatang asing dan Rutte berjanji untuk menambah baik pusat imigran selain mengurangkan kemasukan pelarian ke negara itu. Namun, beliau gagal mendapatkan sokongan penuh. Rutte 56 tahun adalah pemimpin paling lama memegang jawatan Perdana Menteri dalam sejarah negara Belanda dengan 4 penggal berturut-turut sejak Oktober 2010. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa negara anggota agar meningkatkan pembiayaan dana untuk membantu lebih 2 juta rakyat Palestin. Ia susulan operasi ketenteraan besar-besaran Israel ke atas kem pelarian di Jenin sehingga menyebabkan banyak infrastruktur asas rosak dan penduduk hilang tempat tinggal. Timbalan Jurucakap PBB, Farhan Haq, berkata PBB akan mengutamakan proses baik pulih sistem rangkaian air dan pembetung selain mengagihkan bekalan makanan dan bantuan tunai serta sokongan psikososial terutama kepada kanak-kanak. Justru negara anggota digesa untuk meningkatkan pembiayaan sebagai tindak balas kemanusiaan. Pelan tindak balas kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestin yang diduduki hanya mendapat pembiayaan sebanyak 20%. Tentera Israel berundur dari Jenin pada awal Rabu sekaligus menamatkan operasi ketenteraan terbesarnya di bandar itu dalam tempoh lebih 20 tahun. Sekurang-kurangnya 12 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 5 kanak-kanak dan lebih 140 cedera. Serangan yang bermula pada Isnin itu turut menyebabkan kemusnahan di seluruh bandar di tebing barat dengan berpuluh-puluh rumah, kenderaan, kedai dan hospital musnah. Setiausaha PBB Antonio Guterres mengutuk tindakan kejam Israel dan mengingatkan negara haram itu untuk melindungi penduduk awam dari sebarang keganasan di tebing barat iaitu wilayah yang diduduki. Duta Israel di PBB bagaimanapun meminta Guterres menarik balik kecaman itu dan mendakwa kononnya operasi itu hanya untuk memerangi pengganas. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh manakala 5 masih hilang selepas sebuah bangunan pangsapuri runtuh di Sao Paulo. Kejadian berlaku pada awal pagi Jumaat ketika penghuni pangsapuri berkenaan sedang tidur. 2 mangsa maut dikenal pasti sebagai kanak-kanak masing-masing berumur 8 dan 5 tahun. Punca sebenar runtuhan bangunan 4 tingkat itu bagaimanapun belum diketahui. Recife, sebuah bandar pantai dengan kira-kira 1.5 juta penduduk, dilanda hujan lebat sejak beberapa hari kebelakangan ini. Bandar dan sekitar kawasan berkenaan diletakkan di bawah pemerhatian bertujuan untuk mencetuskan tindakan pantas daripada pasukan kecemasan. Gubernur Pernambuco memberi amaran awal hari ini bahawa lebih banyak hujan dijangka turun dan mengesyorkan penduduk tempatan memastikan mereka boleh mengakses struktur yang selamat.
Seorang lelaki dari India menjadi pengemis terkaya di dunia apabila memiliki aset berjumlah lebih 75 juta rupiah bersamaan 4.2 juta ringgit. Bharat Jain sering dilihat mengemis di jalanan di Mumbai dan turut menanggung isteri, 2 anak, abang dan ayahnya. Memetik laporan Economic Times, Bharat turut memiliki sebuah flat bernilai 12 juta rupiah bersamaan hampir 700,000 ringgit selain 2 kedai sewa. Dia turut menjana hasil mengemis bulanan antara 3,000 ringgit hingga 4,300 ringgit. Lokasi yang menjadi tumpuan Bharat untuk mengemis adalah di stesen kereta api Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus atau Azad Maidan. Sebelum ini, Bharat tidak mendapatkan pendidikan formal kerana kekangan kewangan dan memilih menjadi pengemis untuk menyara hidup. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.